Okey, ini yang akan kita bawakan segmen Melayu Islam Beraja, kewujudan negara Melayu Islam Beraja. Jadi apa yang akan dibincangkan dan apa yang perlu kita ketahui dan apa yang perlu untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita, terutama sekali rutin kita ni untuk diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat yang lainnya. Setentunya negara Brunei Darussalam mempunyai konsep berkenaan Melayu Islam Beraja, hanya negara kita. Dan narasumber kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung yang dipertua bersebar pada hari ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Ya, mungkin seterusnya kita bersama terlebih dahulu mengenai kewujudan negara Melayu Islam Beraja ini. Mungkin dapat dikongsikan sedikit asal kepada kewujudan negara kita ni itu. Terima kasih. Menyentuh mengenai dengan kejutan negara kita ni yang kita ni cintai ini, iaitu negara Melayu Islam Beraja ini, kita akan menoleh ke belakang mengenai dengan sejarah di mana ianya telah diasaskan lebih kurang 650 tahun yang lalu. Dan ia adalah merupakan satu pengorbanan, merupakan satu pengorbanan dan perjuangan yang menempuh juga berbagai cabaran. Khususnya bagi Sultan kita ni yang pertama, iaitu yang bergelar Sultan Muhammad Shah, yang telah memeluk agama Islam, apabila baginda dengan secara kita ni reda menerima agama Islam yang telah datang daripada Timur Tengah pada masa itu. Dan apa yang paling penting daripada sejarah ini ialah mengenai dengan perjuangan pengorbanan itu harus kita ni syukuri, dan harus juga kita ni ambil imbalan dan ambil rujukan mengenai sejarah itu, di mana dalam sejarah 650 tahun itu baginda telah bukan saja perubahan satu penghijrahan dari segi material, fizikal, tapi juga dari segi pegangan. Itu yang paling penting, pegangan daripada agama Hindu-Buddha yang merupakan tradisi awal Brunei apabila Brunei wujud sebagai sebuah kerajaan Brunei tua, kepada satu kerajaan yang baru yang lebih bertamadun, yang memegang kepada jalan Allah, iaitu satu pengerjaan kepada satu pengerjaan yang daripada yang indah baik kepada yang baik, ataupun kepada baik kepada yang lebih baik. Jadi dengan sendirinya pada tahun 1368 baginda dan dengan keluarga dan saudara maranya telah memeluk agama Islam. Dan dengan bukan sahaja satu penghijrahan dari segi pegangan kita ni kepada Allah SWT, iaitu dengan memegang kepada agama Islam, dengan wujudnya sebuah negara yang dikenali sebagai negara Melayu Islam Beraja dan bergelar Brunei Darussalam, iaitu sebuah negara yang akan sentiasa mendapat rahmat dan dilindungi oleh Allah SWT. Maka dengan sendirinya Melayu Islam Beraja itu yang merupakan cara hidup kita ni, itu pun menjadi satu daripada identiti dan jati diri bangsa Brunei. Dan kota ataupun bandar Brunei telah berpindah daripada asalnya kerajaan Brunei tua di Limau Manis yang mula wujud dalam catatan sejarah Ming atau dinasti Song kurun yang ke-10 itu, telah wujud satu kerajaan baru di Kota Batu, iaitu pada tahun 1360 lebih itu. Inilah yang merupakan asas, artinya awal Batatar itu adalah merupakan asas penubuhan kerajaan Brunei yang bersandarkan, yang menjadi pegangan kita ni filsafah Melayu Islam Beraja. Dan yang paling penting yang harus kita syukuri, kerana ia adalah merupakan anugerah Allah SWT, kewujudan Brunei sebagai sebuah negara Melayu Islam yang menegakkan agama Islam sebagai agama rasmi kita ni, yang menjadi sumber perpaduan, yang menjadi sumber kekuatan persaudaraan apapun bangsa di negara Brunei Darussalam ini, kita ni hidup bersatu padu, aman damai sehingga ke hari ini. Ini harus kita ni syukuri kerana ia adalah merupakan kurnia Allah Ta'ala kepada negara Brunei Darussalam. Dan yang paling penting sekali, apa yang kita ni lihat dari segi sejarahnya, bahawa setelah perubahan daripada kerajaan Brunei tua kepada kerajaan di Kota Batu itu, Brunei telah berkembang. Dan Brunei telah berkembang dilihat dari segi perkembangan fizikal
Dan peranannya bukan sahaja dalam bidang ekonomi, bidang perdagangan. Dan yang paling jelas ialah syiar Islam bertambah kokoh dengan kehadiran yang mengislamkan Brunei bertambah kokoh, bertambah kuat. Itu adalah Sultan Brunei ketiga Sharif Ali yang merupakan keturunan daripada Pakcir Sidina Hasan, iaitu merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu yang harus kita ni banggai dan harus kita ni jaga dan harus kita ni tanai. Tentang ajaran Islam yang membawa keamanan dan kemakmuran dan merupakan pegangan kita ni sebagai agama yang lengkap dan sempurna. Nah, daripada titik ini, apabila Sharif Ali datang ke Brunei hingga bergelar sebagai Sultan Barkat itu, Brunei telah memainkan peranannya sebagai pusat perkembangan Islam dan dakwah di Pulau Borneo, sehingga Brunei dikenali sebagai bukan lagi Brunei, kita ni punya bandar Teluk Brunei dikenali Teluk Borneo, dan Borneo itu adalah merupakan nama juga bagi Brunei. Kerana penyebaran peranan Brunei dengan sahabat-sahabat Sultan Sharif Ali telah mengembangkan agama Islam di keseluruhan Pulau Borneo, sehinggalah sampai kepada kepulauan-kepulauan Sulu dan kepulauan di selatan Filipina. Ini menunjukkan bahawa ini anugerah Allah Ta'ala, bahawa penghijrahan, pengejaran yang positif, pengejaran yang indah baik kepada baik, pengejaran baik bertambah baik yang telah dibawa oleh Sultan kita yang pertama itu harus kita ni syukuri. Dan harus kita ni pegang selama ini sehingga menjadi warisan bangsa kita ni, bangsa apa ni? Bangsa Brunei yang bertamadun, yang bersandarkan kepada nilai-nilai iman. Betul. Ya. Jadi di sini ya, Doktor, kenapa pentingnya sejarah ini kepada bangsa Brunei? Ya, sejarah bukan sahaja sejarah Brunei itu sendiri. Sebagaimana titah Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Si Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pendidikan sejarah Islam harus kita ni ajar dan harus kita ni perkenalkan kepada generasi baru, khususnya kepada bakal-bakal yang mengganti kita ni. Kerana dalam sejarah itu adalah merupakan petunjuk, merupakan rujukan, merupakan pengejaran dan sebagai guru kita ni. Nah, apabila kita melihat kepada sejarah Islam itu sendiri, dan pada petang ini kita ni akan menyambut tahun baru Hijrah. Iya, betul. Penting sejarah kita ni, usulnya generasi orang-orang Melayu Brunei yang Islam mengetahui akan sejarah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan satu proses sejarah hijrah penting yang agung dalam sejarah Islam, di mana penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi itu harus kita ni ambil contoh, harus kita ni ambil pengejaran, ambil tauladan tentang kepentingan penghijrahan. Kerana proses penghijrahan itu adalah merupakan proses yang tidak akan berakhir. Kepada setiap manusia di dunia ini sentiasa berhijrah. Berhijrah artinya meninggalkan para kalau dari segi agama Islam, meninggalkan perkara yang mungkar, yang indah baik kepada yang lebih baik untuk kebenaran. Jadi dalam hijrah Rasulullah SAW, ia berpindah daripada kota Mekah. Kota Mekah ya, Mukarramah kepada bandar kota Yatrib ataupun dikenali Madinah Munawwarah sekarang ini, yang telah menyebabkan Islam berkembang dan menyebabkan wujudnya kerajaan Islam yang lebih bertamadun, yang terkenal bukan sahaja merupakan satu gambaran kegemilangan kerajaan ketemudan Islam, bahkan juga merupakan warisan yang mana berkembang sehingga ke hari ini. Inilah yang merupakan satu pegangan dan kepentingan sejarah itu. Jadi dalam hal ini saya kita ni haruslah kita ni bersyukur. Dan apa yang jelas bahawa kita ni mesti mempunyai tekad, mempunyai usaha kita ni untuk berhijrah. Berhijrah daripada yang indah baik kepada baik dan lebih baik. Jadi pada petang ini alhamdulillah kita ni akan menyambut tahun baru Hijrah untuk mengenang, untuk mengingati penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi itu. Jadi dengan sendirinya kita ni sebagai negara Melayu Islam Beraja yang kekal mengamalkan nilai-nilai Imabi, menjadi tanggungjawab kita ni supaya mensungkuri. Misalnya nanti petang walaupun kita ni dah dapat bersembahyang di masjid, tapi di rumah kita ni akan berdoa sebelum sembahyang maghrib. Misalnya kita ni ada doa bagi tahun sebelum
wujudnya datangnya tahun Hijrah 1443 itu. Ini adalah menandakan syukuran kita ni supaya kita ni sentiasa dirahmati, sentiasa lagi dilindungi dan dirahmati Allah. Kerana dalam kita ni menjalani khususnya dalam penyakit COVID-19 seperti ini, Islam adalah merupakan kita ni punya dinding ataupun yang menjadi tonggak, yang menjadi paksi dalam falsafah Melayu Islam Beraja kita ni. Jadi pendinding kita ni adalah sentiasa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, ini adalah merupakan kita ni punya nilai-nilai imabi yang menjadi sandaran kepada benteng kita ni dalam mempertahankan tembok kita ni dalam arena pergolakan penyakit COVID-19 ini. Jadinya saya rasa sebagaimana dalam Al-Quran telah disebut bahawa sebagai orang yang beriman, seperti mana dalam surah Al-Taubah ayat 20 ada menyebut mengenai kepentingan berhijrah, dan juga dalam surat Al-Nisa ayat 100 ada menyebut. Semuanya ini adalah menggambarkan kepentingan. Artinya selagi pintu taubat itu terbuka, selagi anda berakhir, maka hijrah itu akan berterusan. Berterusan dalam arti kata dalam kehidupan kita ni untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya seorang hamba Allah yang berijah ke jalan Allah dengan kita ijah ke jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwa raganya, ia akan mendapat rahmat Allah SWT, akan mendapat keampunan Allah Ta'ala. Inilah yang kita ni mau terjadi dalam nilai-nilai imabi kita yang bertonggakkan kepada Islam itu. Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk seterusnya Doktor mungkin juga dikongsikan kepada kita ni tanggungjawab bangsa Brunei ini, di mana tadi kita ketahui sejarah itu amat penting untuk kita ketahui. Ya. Namun sekarang ini tanggungjawab kita agar kita sentiasa memegang teguh akan konsep Melayu Islam Beraja tersebut. Ya, dalam nilai-nilai imabi itu, dalam nilai-nilai yang berdasarkan kepada Islam itu, nilai-nilai yang penting yang mundi jadi kita ni sebagai nilai-nilai universal dan juga merupakan nilai yang positif, yang positif. Tanggungjawab kita ni sebagaimana kita ni sebagai rakyat Kebadulian Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Tanpa kita ni mengira apapun agama kita ni, apapun budaya kita ni, apapun latar belakang kita ni. Artinya kalau kita ni sebagai rakyat Brunei, khususnya lagi kalau kita ni kad pengenalan IC kuning itu, tanggungjawab kita ni adalah untuk mentaati kepada perintah raja. Khususnya bagi kita ni ulil amri kita ni adalah pemerintahan beraja. Dari dalam mengatasi apa permasalahan di negara kita ni akan mengikut nilai-nilai taat setia kepada perintah raja. Aspek secara umum, maksudnya perintah raja ini bukan saja perintah kebaduli, bahkan juga perintah ataupun arahan-arahan, undang-undang, peraturan-peraturan yang terdapat di negara Brunei Darussalam ini. Misalnya SOP dalam kita ini menghadapi penyakit ini kan. Betul. Satu daripadanya kita ini mengikut peraturan-peraturan yang telah diarahkan oleh Kementerian Kesihatan, oleh Kementerian jabatan-jabatan yang lain. Untuk kita ini sama-sama menilai titah kebaduli yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan. Inilah yang dikatakan sebagai negara imabi yang berpandukan kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Yang itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 59. Jadi dalam hal ini bermaknanya sebagai rakyat Ulul Maha Mulia, kita ni di negara Brunei Darussalam, tanggungjawab kita itu adalah merupakan satu yang wajib. Kita ni tidak boleh bugat, kita ni tidak boleh derhaka kepada raja. Apapun arahannya, apapun arahan jabatan-jabatan kerajaan, haruslah kita ni ikuti dan harus kita ni tanai. Kerana ini bukan sahaja saya ingat berdasarkan kepada ajaran agama Islam seperti mana yang paling penting Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang paling penting juga adat istiadat kita ni orang Melayu Brunei yang taat kepada raja. Sebagaimana kita ni tahu, sebagaimana yang kita ni tahu, kita ni pernah berikrar. Ini amanah kita ni bahawa kita ni tidak akan bugat, tidak akan derhaka kepada raja. Selagi raja itu bersikap adil, melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya dalam memelihara Islam, dalam melindungi kita ni sebagai rakyatnya.
untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Alhamdulillah. Demikian tadi ya, kita telah sama-sama mengikuti segmen Melayu Islam Beraja Kewujudan Negara Melayu Islam Beraja dengan penjelasan sebentar tadi, kita ni mengetahui sedikit sebanyak dan boleh menjadi panduan dalam kehidupan rutin harian kita. Ya. Dan untuk itu kita ucapkan ya terima kasih kepada narasumber kita, di mana sedikit sebanyak kita sentuh kewujudan negara MIB itu tentunya bukan hanya setakat kita mengetahui bila, di mana dan mengapa, namun juga kita perlu ketahui sejarahnya, pendidikannya, pengajarannya, dan penting untuk sama-sama kita menanainya ya, Doktor. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber iaitu Yang Mulia Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung yang di-Pertua Persebar kerana berkesudian bersama kita bagi segmen Melayu Islam Beraja pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.